أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم. Setelah kamu, wahai musyrik Mekah, mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, maka adakah kamu nampak bahawa Lata dan Uzza serta Manat yang ketiga yang bertaraf rendah lagi hina itu layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah? Patutkah kamu membahagikan untuk diri kamu sendiri anak lelaki yang kamu sukai dan untuk Allah anak perempuan yang kamu benci? Pembahagian yang demikian sudah tentu suatu pembahagian yang tidak adil. Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian tidak menurut melainkan sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Adakah manusia tetap akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? Tidak. Kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia. Golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu. Padahal berapa banyak malaikat di langit. Syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diredainya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah yang tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Oleh itu janganlah engkau, wahai Muhammad, hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran kami dan tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata. Kepentingan dunia itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanmu ialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Najm. Ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kekufuran, kekafiran manusia yang menolak kebenaran dengan menyembah berhala yang mereka sendiri meletakkan nama-namanya. Di samping mereka menisbahkan kepada Allah itu dengan nisbah anak-anak perempuan bagi Allah. Termasuk mereka mengadakan berhala-berhala
yang mereka juga menganggapnya sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Selain daripada mereka menganggap malaikat-malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Sedangkan anak perempuan itu dibenci oleh mereka. Dan mereka meletakkan bagi mereka anak lelaki. Jadi mereka nak anak lelaki. Maka Allah Ta'ala menyatakan ini pembahagian yang tidak benar. Kerana mereka menisbahkan yang mereka benci itu pada Allah. Dan yang mereka suka itu pada diri mereka. Kemudian Allah menjelaskan semua nama-nama berhala. Tidak ada sumber daripada mana-mana bukti kebenaran. Melainkan nama-nama itu diletakkan oleh mereka sendiri dan datuk nenek moyang mereka. Dengan mengikut hawa nafsu semata-mata tanpa pengetahuan. Sedangkan telah datang kepada mereka petunjuk yang sebenar. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, apakah manusia? Dengan mengikut hawa nafsu tersebut, mereka akan mencapai apa yang mereka inginkan. Kalau setengah manusia menyatakan bahawa apa yang kami nak, pasti akan kami dapat. Sebagaimana mereka beranggapan bahawa berhala-berhala ini akan membantu dan menolong mereka. Di dunia dan di akhirat. Maka Allah menjelaskan bahawa milik Allah itu dunia dan milik Allah juga akhirat. Kemudian Allah menceritakan tentang tidak ada makhluk yang boleh beri syafaat. Walaupun malaikat yang paling dekat dengan Allah. Yang beribadat tidak pernah buat maksiat. Melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Apatah lagi berhala-berhala yang tidak ada faedah dan batil. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir lagi. Kejahatan mereka. Selain daripada menyembah berhala. Menisbahkan. Mengatakan malaikat itu sebagai anak perempuan. Walhal mereka tidak melihat penciptaan malaikat. Tidaklah mereka berprasangka melainkan dengan hawa nafsu mereka semata-mata. Kemudian Allah memerintahkan Nabi SAW supaya berpaling daripada orang kafir yang ternyata telah sesat jauh dan ternyata akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menceritakan hakikat sebenar orang kafir. Orang kafir, kehidupan mereka cuma nak dunia. Ilmu mereka setakat tu. Tidak lebih daripada itu. Dan Allah menjelaskan bahawa setiap hamba-hamba Allah, Allah mengetahui siapa yang beroleh petunjuk. Yang ni layak mendapat petunjuk. Dan siapa yang layak sesat. Disebabkan kejahatan dan kesombongan mereka. Ini intipati ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini, kita telah menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang tidak bercakap dengan hawa nafsu. Bahkan dengan sumber wahyu yang telah dicabar kepada mereka orang-orang kafir bagi mendatangi sepertinya dan mereka gagal. Dan Nabi SAW bukan sekadar mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Bahkan baginda SAW diangkat oleh Allah untuk melakukan mi'raj, yakni berada di langit untuk melihat segala keajaiban dan kekuasaan Allah yang luas yang kita sebut sebagai malakutullah, kerajaan Allah yang luas. Kita sebut tentang kita ada beberapa alam, kita namakan sebagai alam arwah, alam ruh, kemudian alam janin, kemudian alam syahadah, ini alam dunia, kemudian alam barzakh, kemudian kita ada lagi kita nama sebagai alam akhirat. Salah satu alam yang ada dipanggil alam malakut. Alam malakut merujuk kepada alam yang menunjukkan keluasan kekuasaan Allah. Yang berupa langit dan segala isinya. Yang tidak pernah dicapai oleh manusia. Manusia tidak mampu untuk berada di sana. Melainkan setelah mereka diizinkan oleh Allah bila mana mereka mati di kalangan ruh orang yang beriman. Manakala orang-orang kafir mereka diharamkan untuk berada di alam malakut. Melainkan ruh mereka dicampakkan ke dalam kubur untuk disoal siasat. Untuk disoal jawab sehingga ditempatkan di tempat neraka yang terbawah. Manakala orang-orang yang beriman sesudah mereka mati maka akan diangkat ruh mereka di alam malakut, alam yang tinggi ini. Dan Nabi SAW telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk diangkat berada di alam ini. Yang kita dah sebut, berada pada titik terakhir yang makhluk manusia boleh sampai. Bukan makhluk yang bernama malaikat boleh sampai. Namanya Sidratul Muntaha. Dan kita dah telah jelaskan bahawa Sidratul Muntaha ialah sebatang pokok yang akarnya berada di langit yang keenam.
dan rimbunannya sampailah ke langit yang ketujuh. Dan di sisinya ialah syurga ma'wa. Sebagaimana Allah berfirman, indaha jannatul ma'wa. Dan daripada pohon yang dinamakan pohon Sidratul Muntaha. Perkataan sidrah ini kalau terjemah bahasa Melayu, maknanya pohon bidara. Perkataan as-sidr, pohon bidara. Ni sidrah yang ni pohon khas bidara ni. Muntaha artinya titik terakhir. Kenapakah dinamakan sebagai Sidratul Muntaha? Sudah kita jelaskan Sidratul Muntaha ialah syajaratun sidrin azimah. Sejenis pokok bidara yang besar yang berada di syurga, yang akarnya pada langit yang ke-6 dan mencecah sampai langit yang ke-7. Dan daripada bawah pohon Sidratul Muntaha ini ringkasan daripada hadis-hadis Nabi SAW, terpancar padanya 4 batang sungai. 2 sungai menghala ke syurga dan 2 sungai yang menghala ke dunia. Yang dipanggil sebagai zahirani wa batinani. Sungai yang batin, sungai yang zahir. Atau sungai yang zahir, sungai yang batin. Lalu Nabi SAW bertanya pada malaikat. Yang dimaksudkan dengan sungai yang batin itu apakah yang dimaksudkan? Maka jawab malaikat, bahawa sungai yang batin itu berada dalam syurga. Manakala 2 batang sungai yang zahir itu ialah sungai Nil dan sungai Furat. Sebagaimana hadis Muslim. Artinya sungai Nil dan sungai Furat yang berada di dunia merupakan sungai yang asal syurga. Para ulama ketika mana membahaskan tentang 4 batang sungai yang berada di bawah syajaratu Sidratul Muntaha, pohon Sidrah Muntaha. Apakah maksud bahawa sungai Nil dan sungai Furat itu mengalir dari syurga? Apakah ia mengalir dari syurga sampai ke dunia? Ataupun yang dimaksudkan gambaran airnya yang banyak seperti gambaran sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil dan sungai Furat antara sungai yang mengandungi air yang terbanyak. Bahkan sungai Nil ni kalau tuan-tuan baca sejarah sungai Nil, dulu dia orang buat kajian sungai paling terpanjang sungai Amazon di Itali. Mereka terjumpa puncanya. Itu sebelum mereka menjumpa titik akhir sungai Nil. Lalu mereka buat ekspedisi untuk mencari titik terakhir sungai Nil. Kerana ada Nil merah, Nil putih yang bertemu di Khartoum di Sudan. Kerana sungai Nil mengalir beberapa buah negara. Termasuk paling banyak ialah Mesir. Selain daripada Sudan. Selain pada beberapa buah negara Afrika yang lain. Beberapa ahli yang mengkaji jarak panjangan sungai Nil akhirnya hilang. Hilang tak jumpa. Atau sebahagiannya dijumpai dalam keadaan akal dia tak betul. Kerana panjangnya perjalanan. Sehinggalah keluar jarak yang terakhir yang mereka ukur. Tapi jarak itu bukan jarak muktamad. Yang menunjukkan sungai Nil jauh lebih panjang daripada sungai Amazon. Tuan-tuan boleh tengok yang terkini, lebih panjang daripada sungai Amazon. Boleh sebut Amazon paling tinggi, paling panjang. Dan demikian juga rahsia sungai Furat yang disebut oleh hadis Nabi SAW, sungai yang akan kering lalu mengeluarkan segala kekayaan. Emas yang banyak, tanda akhir zaman. Sungai Furat akan kering. Inhasarul Furat. Akan kering sungai Furat. Dek sebalik banyak airnya dia boleh kering. Maka keluar emas yang banyak. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu berada di situ, maka jangan ambil. Jangan ambil. Kerana dalam 1000 orang, maka seorang je yang hidup. Walaupun orang tu kata nak ambil sikit. Pergi ambil, melainkan mereka akan berlaku pembunuhan sesama mereka. Terus saya ingatkan kalau sungai Furat ni kering, jangan ambil emas tersebut. Mereka akan berlaku kematian. Baik, setengah ulama menyatakan maksudnya sungai Nil dan sungai Furat asal dari syurga kemudian diturun ke bumi. Setengah ulama menyatakan bahawa ya sungai Nil dan Furat itu puncanya ialah syurga. Setengah ulama menyatakan sungai Nil dan sungai Furat itu sifat banyak airnya diumpamakan sebagai sungai syurga. Ini dinakalkan oleh Imam Nawawi dan Syarah Sahih Muslim tentang maksud sungai yang Rasulullah lihat yang mengalir di bawah pohon Sidratul Muntaha. Dan kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Tempat yang kita tahu Nabi SAW waktu diangkat Mi'raj, Nabi mendapat 3 kurniaan. Yang pertama, solat 5 waktu. Itu maklum. Kita tahu Nabi SAW bila angkat ke langit dan Nabi berada kat Sidratul Muntaha kepada titik terakhir yang sampai makhluk boleh sampai. Dan tak boleh lebih pada itu, termasuk malaikat. Dan Allah Ta'ala memanggil Rasulullah untuk mendekatinya. Sehingga kata Jibril AS, ya Muhammad taqaddam. Wahai Muhammad ke depan sikit lagi. Wa inni law taqaddamtu lakhtaraqtu.
Kalau aku ke depan lagi, aku akan hancur. Kerana jaga aku kat sini. Sidratul Muntaha. Kamu boleh lebih lagi, wahai Nabi SAW. Untuk Rasulullah menerima 3 kemuliaan. Yang pertama, solat 5 waktu. Yang kedua, Nabi SAW menerima akhir surah Al-Baqarah. Khawatim, itu amanar rasulu bima. Diwahyukan kepada Nabi SAW pada waktu itu. Dan yang ketiga, dia maklumkan pada Nabi SAW bahawa diampuni umatnya siapa sahaja yang mati dalam tidak menyengutukan Allah. Siapa pun umat Muhammad SAW yang mati tanpa menyengutukan Allah, maka diampunkan dosa. Dengan kata lain, masuk syurga. Sama ada diampun dosa dengan diampunkan, atau diampunkan dengan cara dibakar dalam api neraka, atau diampunkan dengan syafaat Nabi dan orang beriman. Tapi diampunkan. Dan dibebaskan daripada neraka. Sebagaimana hadis yang kita baca sebelum ini, atau sebelum-sebelum ini tentang akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman. Keluarkan daripada neraka siapa yang ada walau sebesar biji sawi, sebesar zarah iman. Untuk menunjukkan selamat orang beriman. Supaya kita pun tahu, orang beriman ni kita tak boleh musuh lebih-lebih sangat. Sebab semua mereka orang-orang yang diampuni oleh Allah. Kalau orang kafir tak apa, keras sikit. Orang beriman kita ada, kita katakan tahap maksimum kita kena ada. Jangan langgar semua sempadannya. Kerana mereka masih beriman, masih Islam. Musuh macam mana pun kena tahu dia juga orang beriman. Terutama bila dia mati tidak menyekutukan Allah, dia mendapat jaminan dari Allah untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keluasan rahmat Allah. Dan ini antara 3 perkara yang Rasulullah SAW perolehi ketika Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Solat 5 waktu dan akhir surah Al-Baqarah dan juga keampunan untuk umatnya. Ini disebut oleh dalam Sunan Nasa'i dengan hadis yang sahih. Dalam Sunan Nasa'i. Hadis tersebut kita ringkaskan. Tentang apa yang Nabi SAW lihat dekat Sidratul Muntaha. Dan kita dah sebut semalam bagaimana Sidratul Muntaha ini pokok yang rindang. Yang daunnya seperti telinga gajah. Dan buahnya seperti kirab. Ataupun kita katakan karung-karung air yang besar. Buah dia. Dan dipenuhi. Pokok ni tuan-tuan dipenuhi dengan farash atau farshah. Rama-rama daripada emas. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala. Dalam bila Allah Ta'ala menyebut tentang Sidratul Muntaha yang kita bacakan semalam bila Allah berfirman, "Idh yakhsha sidrata ma yakhsha." Dan makhluk Allah yang meliputi pohon Sidrah Muntaha dengan jumlah yang tidak diketahui melainkan Allah. Makhluk tersebut disebut dalam hadis ialah rama-rama atau disebut sebagai farshah daripada min zahab, daripada emas. Yang memeriahkan pokok tersebut. Dan kita dah sebut tentang bagaimana sifat wangi pohon tersebut. Bagaimana makna kata-kata orang beriman yang sentiasa baik. Dan juga buahnya yang besar menandakan niat yang sentiasa baik. Dan juga pohon yang rendang yang punya bayangan yang panjang yang luas. Sehingga kalau seorang naik kuda untuk melepasi bayangannya 100 tahun belum dapat melepasi bayangannya. Itu perumpamaan kepada iman sebagai teduhan kehidupan. Yang orang beriman, ia teduhan kepada masalah. Teduhan kepada apa juga ujian dalam dunia ini. Maka kita dah sebut semalam tentang kenapa dinamakan pohon ini sebagai Sidratul Muntaha. Ada 9 pendapat ulama. Sebelum kita bahaskan ayat berikutnya. Sebab kita dah janji semalam nak sebut pandangan ulama tentang kenapa dinamakan Sidratul Muntaha. Kerana satu-satunya ayat yang ada kalimah Sidratul Muntaha surah ini. Tidak ada yang surah yang lain. Tentang Sidratul Muntaha. Surah ini sahaja. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ini. Kata Imam Qurtubi, sebab dinamakan Sidratul Muntaha, ada 9 pandangan. Yang pertama pandangan yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita dah sebut perkataan Sidrah Muntaha, pohon berada pada titik akhir. Muntaha ni titik akhir. Iaitu berakhir padanya apa yang naik dan apa yang turun dari bawahnya. Maksudnya, apapun amalan orang beriman dia akan naik sampai ke Sidratul Muntaha. Apapun takdir orang beriman yang akan turun daripada Sidratul Muntaha. Kebaikan dan sebagainya. Di situ tempat naik, di situ tempat turun. Kalau itu disebut sebagai titik terakhir, Muntaha. Ini pandangan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua pandangan Abdullah bin Abbas. Katanya ialah segala ilmu para Nabi terhenti di Sidratul Muntaha. Arti segala ilmu yang Allah nak beri kepada para Nabi. Dicatat. Di Sidratul Muntaha dan diturunkan kepada para Nabi. Diberitahu.
Setakat itu. Dan apa di sebalik selepas pohon muntaha atau sidra muntaha, maka semua Nabi-Nabi tak tahu. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka tahu perkara yang Allah beritahu. Yang Allah beritahu ni dia punya batasan. Allah tak beritahu semua. Yang gaib kekal gaib. Sebab itu kata Nabi SAW, aku tidak mengetahui ilmu gaib. Mereka apa yang Allah beritahu. Yang Allah beritahu, aku beritahulah. Yang Allah tak beritahu, maka aku tak boleh beritahu. Pendetailan dan sebagainya. Maka ilmu itu semuanya terhenti dekat Sidratul Muntaha. Dan apa yang di sebalik Sidratul Muntaha, semua itu ilmu yang tidak diketahui oleh para Nabi SAW. Sebab itu dinamakan Sidratul Muntaha. Itu sebagai titik terakhir. Ini pandangan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan pandangan Imam Ad-Dhahhak, kerana semua amalan-amalan manusia terhenti di situ. Dan amalan kita yang baik diangkat oleh Allah terhenti di situ. Dan disimpan di situ. Di Sidratul Muntaha. Dan pendapat yang keempat, ialah malaikat dan nabi-nabi berhenti di situ. Artinya malaikat-malaikat dan nabi-nabi semuanya terhenti di situ, tak boleh bergerak lebih pada itu. Kerana itu disebut sebagai muntaha, kesudahan. Penamat, penutup, penghujung, terakhir. Ini disebut oleh Imam Ka'ab bin Ubay radhiyallahu taala anhu. Semua nabi-nabi dan malaikat kena berdiri je kat situ. Tidak boleh melepasinya. Melainkan saya sebut keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemudahan untuk melepasinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kerana semua roh para syuhada akan berkumpul di situ. Paling tinggi roh para syuhada akan sampai ialah ke Sidratul Muntaha. Kita tahu bila seorang anak Adam mati, dunia akan diangkat ke langit. Disebut dalam hadis Nabi SAW daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Bila mati seorang anak Adam, maka diangkat. Dan dia melepasi langit pertama dan ditanya, siapa? Roh ini siapa? Maka disebut Fulan bin Fulan. Maka disebut sebaik-baik nama. Maka dibuka baginya pintu langit yang pertama. Begitu berlaku yang kedua, ketiga, keempat. Malaikat mengiringi roh ini dan dipuji roh ini dengan wanginya dan disebut dengan sebaik-baik nama yang dipanggil di dunia dahulu. Sebaik-baik nama. Maka diangkat sampai ke muncaknya ialah di Sidratul Muntaha. Maka roh orang yang mati syahid terhenti di situ. Ini pandangan Rabi' bin Anas. Dan yang keenam, pandangan Qatadah. Dia Allah Ta'ala menyatakan, bahkan semua roh orang beriman, bukan orang mati syahid je, berhenti juga di situ. Tadi kita sebut, roh para syuhada. Kemudian kita sebut hadis umum daripada Bara' bin Azib. Setiap orang beriman. Dan itu pendapat Qatadah. Arti pandangan yang kelima, roh para syuhada berkumpul di situ, sebab itu disebut muntaha, paling tinggi. Dan pandangan keenam ialah roh orang beriman semuanya akan berkumpul di Sidratul Muntaha. Lalu orang tanya, bukankah orang beriman rohnya akan berada di kubur? Baik, kita katakan bahawa roh orang beriman akan diangkat terlebih dahulu. Kemudian Allah berfirman kepada roh ini supaya dikembalikan ke dunia, ke alam barzakh. Kerana Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami jadikan dia daripada tanah. Dan kami akan kembalikan dia ke tanah. Dan kami akan bangkitkan dia dari tanah. Lalu para malaikat mengiring roh ini untuk kembali ke alam barzakh dan dimasukkan ke dalam tubuh orang beriman. Namun setengah ulama menyatakan sebagian roh itu Allah beri kekal bebas. Sebagian roh berada dalam kubur. Mendapat nikmat. Sebahagiannya kekal bebas. Dan hubungannya dengan jasad seumpama hubungan roh dengan jasad sewaktu kita di dunia macam kita mimpi. Contoh bila kita kat dunia ni, tuan-tuan tidur contoh dalam kuliah. Roh tuan-tuan pun keluar. Roh tu walaupun dia keluar, dia pergilah mana-mana, dah mimpi dah balik kampung lah. Tapi roh tu dia ada hubungan dengan badan kat sini. Ada. Sebab itu kalau kita gerak je, balik roh dia. Artinya roh sedar apa berlaku pada jasad. Itu dipanggil hubungan yang disebut oleh ulama, hubungan roh di langit dengan jasad di kubur. Dan sama sebagaimana matahari dengan cahaya matahari. Matahari, dia memancarkan cahaya sampai ke bumi. Dalam keadaan zat matahari itu ke atas. Dan cahayanya ke bawah. Itu perumpamaan jasad dan roh. Dia ada hubungan. Ittisal dipanggil. Berarti walaupun jasad itu berada di kubur, rohnya berada di Sidratul Muntaha dan punya hubungan yang kuat. Lebih kuat daripada hubungan manusia yang tidur dengan rohnya yang bergerak. Kita tahu, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, bila mana kita tidur, roh kita akan bergerak dalam jalan. Pergi ke mana-mana. Dia nak pergi. Dan kalau Allah Ta'ala nak izinkan kita hidup,
maka roh itu dikembalikan ke jasad. Kalau lepas ustaz kita habis mengajar, kita hidup balik. Roh tu balik semuanya. Tapi kalau Allah tak izin, kita hidup, roh tu Allah pegang. Pegang sehingga bila orang lain dah bangun tidur, kita tak bangun-bangun. Sebab apa? Mati pun. Kerana rohnya dipegang. Maka ini hakikat roh dan jasad. Dan pandangan yang ketujuh, bahawa semua orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pandangan Ali bin Abi Thalib. Semua yang mengikut sunnah Nabi SAW akan berada di situ. Kerana kemuliaan ikut sunnah Nabi SAW. Dia akan berada di situ. Ini pandangan Ali dan pandangan Rabi' bin Anas. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pandangan ke-8. Bahawa dinamakan Sidratul Muntaha. Iaitu pohon yang dipikul oleh malaikat pemikul arash. Berada di atas kepala malaikat pemikul arash. Kedudukan pohon ini. Selain daripada langit ke-6 dan ke-7. Dan padanya terhenti segala ilmu makhluk Allah Ta'ala. Tadi kita sebut padanya terhenti segala ilmu pada Nabi. Ini pandangan disebut oleh Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Terhenti padanya seluruh ilmu makhluk-makhluk Allah. Kat situ semua tercatat ilmu makhluk-makhluk Allah. Dan yang ke-9, kerana siapa yang diangkat rohnya ke Sidratul Muntaha, maka dia berada pada intaha fil karamah, berkesudahan, berada pada titik terakhir kemuliaan dia. Maknanya, di kalangan hamba Allah ini ada rohnya diangkat sampai Sidratul Muntaha. Kerana Allah mengangkat pada kemuncak kemuliaan dia. Karamah dia panggil. Jadi kalau kemuncak kemuliaan kita kat mana? Kalau kat dunia ni, kemuncak jawatan kita jadi apa? Perdana Menteri. Kemuncak jawatan. Tak ada tinggi Perdana Menteri. Sebagai contoh. Bagi orang beriman disebut kemuliaan. Kemuncak dekat mana? Berhenti dekat Sidratul Muntaha. Intahat karamatuhu. Berakhir kemuliaannya di situ. Maknanya setinggi-tinggi hamba Allah yang Allah angkat sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ada yang mungkin sampai kepada sekian-sekian, ada yang sampai ke Sidratul Muntaha. Ini 9 pandangan ulama yang disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya dalam menjelaskan makna Sidratul Muntaha. Sepakat ulama, sidra ialah pokok bidara yang rendang, yang besar, sebesar-besar makhluk Allah yang ada, yang berada akarnya langit ke-6 dan mencecah segala dahan dan daunnya pada langit yang ke-7, daunnya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebesar telinga gajah dan buahnya bagaikan karung-karung air daripada Hajar, daripada satu wilayah negara Arab yang besar, karung besar, dan juga bagaimana wangiannya dan bagaimana kemuliaannya. Kemudian sesudah kita menyebut kemuliaan Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha, lalu Allah Ta'ala menempelak orang-orang kafir. Ilmu kamu pula setakat mana? Itu kebenaran wahyu yang Nabi SAW perolehi dari Allah melalui Jibril AS yang dilihat sebanyak 2 kali. Bahkan baginda SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Maka ilmu kamu pula tahap mana? Takat mana? Lalu kata Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza? Tidakkah kamu melihat Lata dan Uzza? Apa itu Lata dan Uzza dan Manah? Ini tiga berhala yang disembah oleh orang Arab. Dan ketiga-tiga berhala ini paling popular. Dia ada berhala-berhala yang lain. Berhala Lata yang berada di Taif. Yang disembah oleh penduduk-penduduk Saqif. Dan juga dibesarkan, dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy juga memuliakan. Dan gambaran Lata itu satu gambaran seorang lelaki yang sedang menumbuk. Macam dia tumbuk sesuatu untuk memberi makanan kepada orang yang menunaikan haji. Gambaran patung itu patung orang yang sedang menumbuk sesuatu. Seorang lelaki. Ini Lata. Kemudian Uzza. Uzza berhala bagi suku kabilah Ghatafan. Iaitu merupakan pokok besar yang mereka sembah. Kalau Lata ni gambar orang. Kalau Uzza pula pokok besar. Mereka sembah pokok. Dan Manaf. Wal Manat merupakan batu besar. Ini batu besar yang kedudukannya pada kabilah Huzai dan Khuza'ah. Yang mereka menyembelih binatang-binatang mereka di sisi batu tersebut. Dan mereka menyembah batu. Artinya mereka sembah patung, mereka sembah pokok, mereka sembah batu. Ketiga-tiga ini bentuk berhala. Yang sinoni sampai hari ini. Ada yang sembah pokok. Sampai hari ini ada yang sembah pokok. Yang sembah batu besar sampai hari ini. Dan ada yang menyembah patung yang dibentuk. Bentuk gambar orang ke, gambar harimau ke, lelaki ke, perempuan ke, binatang ke, tak kira lah.
gambaran bentuk. Ada yang sembah batu yang bulat-bulat besar tu. Dan ada yang menyembah pokok besar. Ini adalah Lata, Uzza dan Manaf. Dan lain-lain berhala. Disebut ketiga-tiga berhala ini kerana ini adalah yang paling popular di sisi mereka. Sehingga mereka berbangga dengan Lata dan Uzza. Diriwayatkan Abu Sufyan berkata dalam perang Uhud. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir lagi. Dia kata, lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami ada patung Uzza, kamu tak ada Uzza. Kami ada patung Uzza yang kami banggakan, kamu tak ada Uzza. Lalu Nabi SAW suruh orang Islam jawab dalam perang Uhud. Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Kami ada Allah, kamu tak ada Allah. Kami ada Allah, kamu tak ada Allah. Yang ni bangga kami ada Lata. Kami ada Uzza, patung Uzza. Kamu tak ada Uzza. Lalu kata Rasul jawab, kita ada Tuhan, kamu tak ada Tuhan. Kami ada Allah, Tuhan kami, kamu tak ada Tuhan. Ini kamu ada berhala je. Ini Nabi SAW jawab dalam perang psikologi ketika mana perang Uhud. Nak tunjuk mereka berbangga dengan patung-patung ini. Kemudian kata Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu tidak melihat patung Lata, patung Uzza dan juga patung Manaf ini yang kamu muliakan, yang kamu sembah, yang kamu jadikannya sebagai Tuhan? Lihat dia. Patung ini apakah kemuliaannya? Cuma batu-batu yang bisu, batu-batu yang buta, pokok-pokok yang tumbuh yang akhirnya akan mati. Bagaimana kamu menyekutukan Allah dengannya? Bagaimana kamu jadikan ia sebagai sekutu Allah? Sedangkan dia makhluk yang tercipta, yang diciptakan. Dia tidak mencipta. Sedangkan Allah SWT yang menciptakan alam ini. Jadi kamu tak tengok ke patung tu? Tengok patung tu elok-elok. Itu patung bukan tuan. Tengok elok-elok. Tidakkah kamu lihat patung ini tak mencipta sesuatu? Patung ini sifatnya akan binasa. Patung ini sifatnya buta, sifatnya pekak. Tak ada apa. Arti di sini, Allah gerakkan akal manusia. Fikir balik. Yang menyembah patung, tengok balik, tengok. Betul ke patung ni? Walhal kelahirannya baru lagi berbanding kelahiran manusia. Walhal semua orang tahu patung ni ada orang yang tempa dia. Ada orang yang tempa dia. Tak mungkin dia jatuh dari langit seketul macam tu. Dia dibina, dibuat. Dan semua maklum siapa buat. Bukan kita tanya semua penyembah patung atas dunia ni. Bukankah kamu setia maklum patung ni dibuat? Tengok ada tulis dulu. Made in India, tulis. Made in China, ada tulis. Ada chalk. Firma mana buat, syarikat mana buat, ditulis. Tahun bila keluar. Ni patung-patung yang register lah. Yang haram bukan yang haram, yang register. Tulis ni. Sebab dia ada kaitannya import-export dia. Maka ditulis semua tu. Yang kelahirannya, kamu lebih tua pada dia. Bukan anak kamu lebih tua pada dia. Sehingga orang Islam berkata, miladuna aqdamu min miladaki. Kelahiran kami lebih dulu daripada kelahiran kamu. Macam mana tiba-tiba jadi Tuhan? Artinya satu cara fikir paling mudah sekali. Paling mudah sekali. Tengok balik, tengok balik. Kata kita ni bila salah. Tapi bila tegur, tak nak terima salah. Kita kata baik, awak tengok balik elok-elok. Tengok sendiri, tengok sendiri elok-elok. Buka mata sikit, tengok. Salah tu. Maka Allah kata, afara'aitumul Lata wal Uzza. Tak tengok balik. Cuba kamu tengok balik. Lata, Uzza dan Manaf. Ketiga-tiga berhala yang kamu sembah ini. Kemudian kata Allah, alakumul dzakaru walahul unsa. Apakah bagi kamu lelaki-lelaki dan bagi Allah itu perempuan-perempuan? Maksudnya apakah kamu menjadikan bagi Allah itu anak? Dan kamu jadikan bagi Allah itu anaknya anak perempuan. Dan kamu memilih bagi kamu anak-anak lelaki. Ini waktu mana mereka menganggap Ibn patung, dia ada Tuhan perempuan yang mereka sembah. Hatta yang kita sebut malaikat, mereka kata ini anak perempuan Tuhan. Bila sebut je perempuan, mereka disebahkan pada Tuhan. Tetapi mereka sendiri membenci anak perempuan. Kesalahan mereka pertama ialah mereka menisbahkan anak pada Tuhan. Satu. Kesalahan mereka kedua, mereka katakan anak perempuan Allah. Perempuan pula. Walau mereka sendiri benci dengan anak perempuan. Dan mereka cuma bercita-cita nak anak lelaki. Bila ada anak perempuan, mereka menganggap membawa malapetaka dan sial. Mereka membunuhnya, mereka menjualnya, mereka menanamnya, mereka meninggalkan jauh-jauh. Bukan mereka tidak memuliakan. Bukan pernah kita sebut tentang, kita bukan cerita wanita pada sisi orang Arab. Bukan wanita pada sisi tamadun sebelum kedatangan Islam. Hatta dalam tamadun Athens yang dianggap paling demokratik dan banyak-banyak tamadun yang pernah wujud. Kita baca tentang Athens, Sparta, Eridu, Ubay.
Ini yang disebut sebagai apa ni, bandar-bandar tua Greek Yunani. Bandar-bandar tua yang sukan Olimpik tu, pertandingan bandar-bandar ini antara Sparta, Athens, Ubaid, Eridu dan lain-lain bandar yang terkenal. Athens paling demokratik sebab dia diperintah oleh ahli falsafah. Berbanding tamadun lain yang diperintah oleh diktator. Dia ada konsul dia, falsafah, yang mereka ini sentiasa bincang. Pun begitu mereka tidak mengiktiraf wanita sebagai warga negara Athens. Sebab syarat warga negara Athens mesti 18 tahun ke atas dan lelaki dan boleh perang. Itu syarat dia. Syarat warga negara Athens, dia punya nas perlembagaan dia, lelaki berumur 18 tahun dan boleh berperang. Perempuan tak boleh. Perempuan tidak ada hak untuk mengundi. Tidak ada hak untuk mengeluarkan pendapat sebagai wakil ataupun ahli negara. Kerana mereka tidak dianggap rakyat. Kerana perempuan boleh berpindah mengikut orang yang mencoleknya, mengambil. Itu pada anggapan mereka. Contoh Arab ni kita cerita kedudukan wanita di sisi orang Arab sebab Rasulullah turun kat situ. Bukan makna negara lain perempuan jadi hebat. Sama je. Sama dibunuh dan sebagainya. Cuma bila cerita wanita di sisi orang Arab, sebab Nabi SAW turun di situ dan mengislahkan perbuatan tersebut. Dan Rasulullah mempunyai anak perempuan yang ramai. Sehingga sebahagian mereka menghina Rasulullah dengan berkata tak ada anak. Sebab anak perempuan mereka tak panggil anak. Kan Rasulullah tak ada anak, lalu mereka tak ada anak lelaki yang hidup. Mereka mengaibkan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menyebut tentang kemuliaan. Nabi kata, hubbiba ilayya min dunyakum thalas. Ada 3 benda yang paling aku cintai. Yang pertama, an-nisa, wanita. Yang kedua, at-tib, wangian. Yang ketiga, waju'ilat liyas-salah qurrata ayun. Allah jadikan 3 benda aku suka. Pertama, wanita. Yang kedua, wangian. Dan yang ketiga, dijadikan solat penenang kepada jiwa aku. Baik, kenapa Rasul sebut suka wanita? Apa maksud suka wanita? Suka berdasarkan syariat. Dengan mengangkat darjat wanita. Memuliakan wanita. Dan sentiasa berpesan kepada lelaki dengan berkata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan isterinya, aku paling baik dengan isteri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam khutbah terakhir, khutbatul wada, istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kamu sentiasa berpesan-pesan kepada wanita dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dhila. Wa inna a'waja syai'i a'lahu. Kata Nabi SAW, berpesanlah dengan cara baik. Wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok atas sekali, kata Nabi SAW. Tulang rusuk kita ni paling atas sekali, paling bengkok sekali. Maka kalau kamu cuba memperbaiki dengan keras, kasar tahu, kamu akan mematahkannya. Tapi kalau kamu tak tegur dia terus jadi bengkok. Tak betul-betul. Maka istausu bin nisa'i khaira. Pesan, nasihat dengan cara baik. Kalau tak nasihat, dia terus jadi bengkok. Tak betul. Kalau keras sangat dia patah, maka lakukannya dengan cara berhemah. Artinya bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut Rasulullah suka wanita, bukan maksud suka syahwat tu. Yang disuka dengan maksud syariat yang datang bagi memuliakan kaum wanita. Dengan semua benda. Dengan syurga di bawah tapak kaki ibu. Dan sebelum tu tak ada dalam Islam datang. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Kemuliaannya. Redha. Bahkan bila Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, ayun nas ahaqqu bis suhbati, siapakah manusia yang paling perlu aku berbuat baik padanya, mendampinginya, rapat dengannya? Maka jawab Nabi SAW, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu, summa abuk, kemudian ayahmu. Dan banyak keadaan. Maka ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengangkat wanita. Tapi orang Arab ni, mereka dalam hal-hal wanita mereka membencinya. Tapi mereka menisbahkannya kepada Tuhan. Anak perempuan pada Tuhan. Ini malaikat juga anak perempuan Tuhan. Berhala juga mereka namakan sebagai anak-anak Tuhan. Dijelmakan, dibuat patung-patung perempuan. Gambaran pada anak perempuan Allah. Selain pada malaikat disebut anak perempuan Allah. Lalu kata Allah, kamu ni yang perempuan bagi kat Tuhan. Yang lelaki kamu ambil. Tak betul sungguh kamu ni. Tilka izan kismatun dhiza. Ini pembahagian tak betul. Patut kalau kamu ni ada nilai agama sikit. Yang baik tu kamu beri ke Tuhan. Yang tak baik tu beri pada kamu. Kata kita,
Dalam adab kita diajar. Apa yang baik datang dari Allah, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Kita diajar begitu. Kita diajar. Bila Allah menyebut, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai kebaikan sebenar sehingga kamu beri apa yang paling kamu suka. Kita diajar dalam korban, dalam akikah. Beri korban paling kita suka. Biar mahal sikit tak apa. Kita bukan cari yang kurus. Yang paling kita suka. Apa yang kita nak beri pada Allah yang paling sempurna. Atau anak kita ni nak ajar, nak hantar belajar agama. Kata Ustaz, anak saya ni, saya seorang nak suruh jadi ni, nak jadi tu, nak jadi ni. Macam-macam lah. Baik, ada anak kita nak hantar sekolah agama. Baik, nak hantar sekolah agama, hantar yang terbaik sekali. Jangan hantar tercuruk sekali. Yang gagak, yang jenis agak-agak sewer sikit, tu hantar sekolah agama, tahfiz. Dia betul sewer dia. Yang bijak cerdik, ni hantar sekolah ni. Akhirnya kamu sendiri menghina agama kamu. Patutnya bila nak hantar anak sekolah agama ni, yang mana handsome sekali tu, hantar sekolah agama. Biar yang mengajar tu semua ustaz-ustaz handsome belaka. Dia ramai lah orang tertarik. Ni artis handsome, lawa. Tu orang minat artis. Bukan sedap dia menyanyi, muka dia lawa. Nyanyi tak sedap, sama je. Artinya dari sudut kalau kita nak muliakan agama, anak kita paling lawa, paling baik akhlak, paling jenis, ini untuk agama. Baru betul. Ini anak yang tak lulus SPM 8 kali tu, tu pondok ah. Pening untuk guru pondok. Nasib jadi manusia juga keluar pondok. Apa yang cerdik-cerdik tu dia ajar secara sekular. Akhirnya dia pun menggunakan kebijaksanaannya untuk menentang agama dia. Cuba tuan-tuan kita ubah yang cerdik-cerdik, yang bijak, hantar untuk menjaga agama. Biar dia hafal Quran, biar dia hafal hadis, dia pun boleh bijak berfikir. Sehingga dia menggabungkan semua ilmu profesionalnya dengan ilmu agamanya. Jadi dia orang yang mengangkat martabat agama dengan kebijaksanaan, dengan fizikalnya. Kan kita tengok Nabi-Nabi, bila Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi, Allah pilih yang paling lawa di kalangan umat dia. Lawa sekali. Mana ada orang lebih lawa daripada Nabi? Daripada Nabi Adam AS sampai Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada orang yang lebih cantik pada Nabi Muhammad SAW. Tak ada orang lebih lawa pada Nabi Yusuf pada zaman Nabi Yusuf. Tidak ada yang paling lawa daripada Nabi Musa waktu zaman Nabi Allah Musa. Tidak ada yang lebih lawa daripada Nabi Isa AS waktu zaman Nabi Isa. Semua para Nabi jadikan paling cantik. Paling hebat dari semua sudut. Fizikal mereka. Tak ada satu pun para Nabi ada cacat. Tak ada. Orang kata Nabi Musa kan dia ada gagak sikit. Contoh gagak dengan nisbah orang yang bijak bercakap. Pun begitu Allah Ta'ala dah pulihkannya bila dia berdoa. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah huraikan ikatan simpulan yang berada di lidahku sehingga kaumku memahami perkataanku. Maka bermula hari itu Nabi Musa lancar bercakap. Petah bercakap. Sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Semua para Nabi mempunyai kepetang bercakap sebab mereka berdebat dengan kaum mereka. Kalau Nabi ni dia lambat sampai, debat kalah. Maksudnya tuan-tuan dalam Islam, bila debat agama, kita berilah yang terbaik. Tuan-tuan nak derma, kalau nak derma RM1 pun RM1 yang paling baru. Jangan yang buruk, koyak, conteng. Siap lukis gambar kapal terbang RM1. Akhirnya tak laku. Nak derma RM1 pun yang paling baru saya tengok. Ni, kat Olek ni. Nak derma ni. RM1 lah, biar kata RM1. Cari yang RM1 baru sekali tu, tak hantar buku. Tak, yang buruk sekali tu. Yang separuh tak ada. Masuk. Macam mana tuan nak terima derma macam ni? Kalau nak derma RM50 pun, yang baru sekali lah. Cari RM50 paling keras sekali. Tak, cari yang buruk sekali. Yang ada conteng-conteng. Yang gambar raja pun tak nampak. Conteng. Letak. Macam mana nak laku? Artinya, kita bila Allah menyebut antara kejahatan orang kafir, yang buruk-buruk mereka beri ke Tuhan. Yang baik-baik mereka nisbahkan pada diri mereka. Ini kalau benar akan beragama, kismatun dhiza, pembahagian tak betul. Atas asas kamu ada agama, walaupun cerita agama berhala. Patutkan semua agama maksudnya melebihkan Tuhan. Dalam agama itu sesat. Cara kamu faham agama juga sesat. Dan supaya kita faham. Dalam Islam yang saya sebut tadi, bila kita nak beri pada agama, berilah yang terbaik. Tuan-tuan nak hantar jamuan, surau, masjid, berilah yang terbaik sekali. Ini nak beri orang-orang agama yang semayang sujud ni. Kita nak buat apa-apa biar terbaik. Korban, akikah biar terbaik. Jangan cari akikah yang kambing murah-murah sekali. Yang bau busuk, kambing jeruk. Bau busuk tu orang tak boleh makan kambing. Kalau makan kambing tak tengok pening kepala. Carilah kambing bagus sikit, kambing bigi-bigi yang tak bau. Dan cari yang pandai masak sehingga orang nampak, oh seronok akikah, makan dengan akikah. Ni Ustaz, saya tak boleh makan kambing Ustaz. Dari jauh dah naik darah.
Sebab apa kita duk biasa pakai kambing jeruk? Tuan-tuan kenal kambing jeruk? Kambing jeruk ni kambing tak pernah mandi. Tak semua kambing tak mandi. Maksudnya dia punya busuk tu panggil kambing jeruk. Kambing yang bunyi bau macam jeruk, kita makan jeruk tu bau kan jeruk, busuk. Kita yang ni lah kita nak akikah, yang ni kita nak korban. Yang tukar sembelih pun tutup hidung, bau kuat. Ini benda yang kita kata salah faham kita dalam memberi kepada agama kita. Agama biar terbaik. Anak-anak nak belajar ke, kita nak menyumbang ke, semua benda yang terbaik. Barulah kita telah mengangkat agama Allah. Kemudian kata Allah, dalam menyebut keingkaran, ataupun Allah Ta'ala menempelak mereka, cara mereka sembah tu tak betul. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Dan manakala nama-nama patung-patung juga, kamu yang namakan, bukan Tuhan yang namakan. Dan bapa moyang-moyang kamu namakan. Ma anzalallahu biha min sultan. Tuhan tak pernah turunkan apa-apa. Tuan-tuan kita, yang menamakan Allah siapa? Bukan kita. Allah menamakan diri. Sebab tu kita tak boleh letak nama Tuhan. Kita tak boleh reka nama Tuhan. Allah yang akan menamakan namanya Huwar Rahman, Ar-Rahim. Itu yang kita baca Asma'ullah Husna. Semua Allah yang menamakan dirinya, bukan kita. Bukan ulama yang cari satu nama untuk beri pada Allah. Tak. Tak layak kita. Sebab itu kata ulama nama Allah ini bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Ini bukan urusan kita, urusan Allah yang menamakan dirinya. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, bila Allah menyebut innahu huwal ghafurur rahim, innahu huwal azizul hakim. Allah yang menyebut sifatnya, namanya, bukan kita. Kita tak boleh, kita pun reka satu nama Tuhan. Untuk Tuhan, nak bagi ke Tuhan, tak layak. Siapa kita nak bagi nama kepada Tuhan? Kita nak bagi nama ke anak orang pun tak layak. Tak ada pun orang minta boleh tak tolong bagi nama ke anak saya. Kita pun tak layak. Ini kan nak namakan pada Tuhan. Yang berhala-berhala ni nama, kamu namakan sendiri. Itu yang pertama, nisbah jantina. Yang kedua, nisbah nama patung pula. Ni, siapa bagi nama patung ni? Siapa bagi? Cuba sebut sumber mana bagi nama. Melainkan kamu dan nenek moyang kamu. Kalau kita ditanya siapa yang bagi nama Allah? Allah yang menamakan dirinya. Ini Al-Quran yang disebut nama-nama Allah. Tidak ada seorang pun yang mereka nama Allah. Tak boleh. Tak boleh semuanya nama-nama ini Allah Ta'ala meletakkan pada dirinya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi. In yattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikut sangkaan mereka. Wa ma tahwal anfus. Dan hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sedangkan telah datang kepada mereka kebenaran daripada Tuhan mereka. Dah ada Nabi, Rasul. Semua Rasul-Rasul datang mesti lawan berhala ni. Lawan berhala-berhala dan penyelewengan ini. Dan telah berhujah dengan mereka dengan segala kebenaran. Amlil insani ma tamanna. Apakah dengan berhala-berhala yang mereka sembah? Mereka menanamkan cita-cita dan kehendak mereka untuk dimustajabkan, untuk diperkenankan. Falillah, hanya bagi Allah. Al-akhiratu wal-ula. Akhirat milik Allah. Demikian juga dunia ini milik Allah. Yang memperkenankan, yang memberi, yang menghalang, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat, semuanya Allah. Berhala tidak mendatangkan apa-apa. La tadurru wa la tanfa. La tadurru wa la tanfa. Tak beri mudarat, tak beri faedah. Kesemuanya Allah. Menghidupkan, mematikan. Bagi Allah, milik Allah segala kekuasaan di akhirat dan kekuasaan di dunia. Kemudian Allah menyebut, wa kam mim malakin fis samawat. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit. La tughni asy-syafa'atuhum, tidak memberi makna apa-apa pun syafaat mereka. Illa min ba'di an ya'zana Allah. Melainkan selepas Allah izinkan. Liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Wa yarda, dan Allah redha. Nak beritahu, ni patung berhala kamu, jangan harap boleh beri syafaat akhirat kelak. Hatta malaikat yang begitu suci dan mulia, yang menyembah Allah yang kedudukan tinggi pun, tak boleh beri syafaat melainkan dengan izin aku. Ini patung berhala yang kamu sembah, yang kamu sekutukan. Hatta malaikat yang suci, yang bersih dengan amalan-amalan yang baik, pun tak boleh tolong kamu akhirat kelak. Melainkan dengan izin aku. Allah nak beritahu tentang kuasa mutlak. Dan Allah nak beritahu, kalau malaikat yang suci bersih pun tak boleh beri syafaat melainkan dengan izinnya, apatah berhala-berhala yang batil yang kamu sembah. Lagi tak boleh tolong. Lagi benda ni yang Allah murka, yang Allah tegur ni, yang Allah marah ni. Hatta malaikat yang Allah muliakan, yang Allah puji pun belum tentu dapat beri syafaat melainkan dengan izin Allah.
dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menemplak ketika mana mereka berkata tak apa. Kami akan ada patung-patung yang menolong kami akhirat kelak. Jangan kata patung, malaikat pun tak tolong kamu. Sementara patung tu, malaikat pun tak tolong kamu. Maka ini jawapan Allah Ta'ala kepada kepalsuan penyembahan berhala. Dengan pertama Allah kata, cuba tengok elok-elok patung berhala tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, lihat buruknya adat kamu nisbahkan perempuan kepada Tuhan, lelaki kepada kamu, dan menisbahkan anak kepada Allah Ta'ala. Dan buruknya kamu yang menamakan berhala mengikut hawa nafsu kamu. Nama-nama yang diletakkan sendiri oleh kamu. Itu dah tunjuk bahawa itu bukanlah Tuhan. Sebab kamu yang letak nama. Kamu yang powernya, yang letak nama pada Tuhan. Mana mungkin tuan-tuan kita bawah nak letak nama untuk orang atas? Tak mungkin. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, hatta malaikat yang suci pun tak boleh tolong kamu. Ini kan pula berhala yang kamu sembah dan kamu duakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.